Alright, Bang. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Izzat dan terima kasih kerana sudi hadir pada sesi wawancara pada hari ini. Okey. Sebelum itu tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi kriteria kursus KPG 301 iaitu insan guru profesional. Cikgu. Mana Cikgu? Sehat juga Cikgu? Oke, selamat pagi Onel. Oke, alhamdulillah sehat juga nih. Jam-jam nih lah nih. Oh, okey okey. Okey, sebelum memulakan sesi wawancara ini, saya sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aizat kerana sudi meluangkan waktu menghadiri wawancara saya pada hari ini. Dan di dalam sesi wawancara ini Cikgu, saya akan merekodkan sesi ini dan saya ingin meminta kebenaran daripada Cikgu. Bolehkah untuk merekod wawancara ini Cikgu? Boleh boleh, sila sila sila. Tidak Okey masalah. Cikgu, terima kasih Cikgu. Okey Cikgu, kita tanpa membuang masa saya terus kepada soalan yang pertama iaitu uh, bolehkah Cikgu ceritakan tentang latar belakang Cikgu? Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke. Pertama sekali, nama yang diberi adalah Izzat Hazwan bin Aziz, berasal daripada Keningau, Sabah, dan sekarang saya berumur 29 tahun dan masih bujang masih Masih bujang bujang. single. Oke. Okey Oke. Cikgu. Kalau latar belakang pula saya ambil SPM dan STPM di SMK Keningau 2 dan kemudian saya lanjutkan pengajian di UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam kos ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah dan minor Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Dan sekarang ni alhamdulillah saya tengah dipostingkan di SMK Kemabung. Sebelum ni saya dipostingkan di SMK Keningau 2 selama 3 tahun. Di mana tempat tu kita berjumpa lah dulu tu kan. Time kamu apa tu? Ya, PPG gitu. ya PPC sama sempat lagi Form 6 Cikgu. Ya 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 Ah, ya ya. Macam ni so, lah lupa-lupa saja ni. lupa-lupa Okey. sudah Cikgu Okey, siapa. saya berpindah sekarang ni saya di SMK Kemabung sudah di Tenom Sabah. Dan Oh, di sekolah sekarang ni saya ajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 2, tahun 3, tahun 4 sama subjek sejarah tahun 1 sama tahun 2. oh untuk tingkatan lah Cikgu. Ya untuk tingkatan. Oh, okey okey okey. Okey Cikgu. Okey, kita pun dalam uh, saya pun mau tahu juga Cikgu, bolehkah kongsikan apa yang membuat Cikgu untuk menjadi seorang guru Cikgu? Mau jadi seorang cikgu Okey. Cikgu. Kalau tengok saran ni saya jadi cikgu sudah kan. Jadi Ah, kalau kau tanya apa yang buatkan saya mau jadi cikgu ni, okey, pertama sekali saya ada satu sifat yang mana saya ni seorang yang suka berkongsi. Okey, saya suka kongsi sip. apa-apa ilmu yang saya dapat, apa ilmu yang saya perolehi, yang saya baca selama saya belajar, saya suka kongsi. Jadi bila Oh, kita tengok guru ni dia seorang yang suka berkongsi pengetahuan sama murid-murid. Okey, kita bagi pendidikan sama murid-murid. Jadi benda tu sebenarnya buat saya tertarik. Okey, bila mana kita ni sebagai seorang cikgu nanti, kamulah yang cikgu nanti kan. Bila kamu jadi cikgu amin. ni, kerja kamu, amin. Kerja kamu berkongsi ilmu sama pelajar. Okey, kongsikan Ah, satu tu. Dan apa yang best bila kamu dapat berkongsikan ilmu ni kan, bila mana ilmu yang kamu kongsi tu, yang pelajar tu dia dapat aplikasikan satu. Okey. Kemudian bila dia dapat kejayaan, contoh kamu kongsikan pasal akademik. Okey, dia dapat skor dalam sejarah, dalam pendidikan jasmani. Kalau kurikulum dia dapat capai, okey, peningkatan dia terlibat ni. Sebagai contoh saya tengoklah yang time saya di SMK Keningau 2, okey, saya ada berjaya 6 orang berjaya wakil untuk ke peringkat negeri lah untuk bola tampar. Okey, oh, sebelum okey ni dia Cikgu. pernah. Sebelum dia pernah. Oh, Dan juga badminton. Bila saya oh, dulu kan time saya sekolah rendah saya suka main ni, saya aplikasikan. Jadi bila saya masuk saya belajar pasal macam mana kita nak tingkatkan intensity, latihan. Jadi bila kita jadi cikgu ni kita kongsikan pelajar tu dan pelajar tu dapat belajar apa yang kita kongsikan dan tengok hasil dia. Hasil dia tu yang membuatkan saya rasa bila pelajar tu capai sesuatu yang luar biasa daripada apa yang kita kongsikan daripada seorang cikgu. Dan itu yang membuatkan saya rasa saya mau jadi cikgu. Sebab saya suka kongsikan semua ilmu-ilmu yang saya ada ataupun yang saya dapat sama orang ataupun pelajar.
Oh, kalau dilihat di sana kepribadian Cikgu ni suka berkongsi kan Cikgu? Iya. Oh, oke. Kalau merujuk kepada suka berkongsi ni, apa lagi ciri kepribadian yang perlu uh, ada pada seorang guru yang berjaya, Cikgu? Kalau kamu tengok apa yang perlu ada dalam seorang guru yang berjaya, oke, salah satu dia adalah first kali kita tengok kita seorang guru tuh dia kena jadi seorang yang baik hati ah. Baik Baik hati hati. dan juga dia ada timbang rasa sama terutama pada murid dia lah. Oke, Ah, sebab apa? Kalau kita di sekolah nih, oke, guru yang baik hati nih ataupun guru yang ada sifat timbang rasa pada murid dia, hmm, dia akan membuatkan seorang murid tuh rasa dia dihargai, oke, dan betul. disukai oleh dan membuatkan dia juga disukai oleh murid dia. Oke, Oh, jadi bila seorang guru tuh baik hati, oke, murid-murid tuh dia akan rasa senang, oke, dapat yang cikgu tuh dapat paham dia, dapat memahami apa masalah dia, oke, bukannya seorang guru yang main sembarangan saja. Lagi satu, kalau jadi cikgu nih, oke, hmm, kena ada sifat tanggung jawab, oke, tanggung jawab. tanggung jawab sebagai seorang guru, yang mana benda itu apa nih perlu untuk kita nih sebagai guru nih uh, melaksanakan ataupun menyiapkan tugasan-tugasan yang telah kita diamanahkan. Oke, bila Oke. seorang guru tuh dia bertanggung jawab, dia juga perlu pastikan tugasan-tugasan bukan sahaja tugasan yang melibatkan di apa nih di pejabat, malah tugasan-tugasan yang perlu melibatkan urusan dengan murid. Oke, dan yang penting sekali, oke, seorang guru tuh, oke, tidak boleh terlalu serius. Oke, kau mengajar dalam kelas kau tidak boleh serius. Oke, kenapa? Oke, kalau Kenapa? kau serius, kalau kau serius, coba bayangkan, kau masuk, kau tengah belajar. Oke, Ah, cikgu-cikgu masuk marah-marah, muka serius aja. Oke, mesti kau rasa takut. betul Oke, Cikgu? seorang guru ini dia kena ada rasa sifat jenaka. Oke, kau kena bawa bermain budak-budak tuh. Tapi bermain tuh dia ada batasan dia. Oke, dalam kita belajar ini kita kena bermain. Kita kena timbulkan keseronokan dalam pembelajaran tuh. Oke, jangan terlalu serius dan juga kena hati-hati. Oke, sebab kalau kamu tengok juga yang beberapa case dalam 2 tahun lepas, case yang pasal apa tuh? Jenaka Luca. Oke, cikgu Ah, Jenaka Luca. buat lawak, tapi dia ada sentuhan luca dan menyebabkan isu itu timbul sampai ke apa ini Uh, peringkat KPM. Jadi itu kena KPMU. hati-hati lah. Oke. Ah, Oke, itu just yang saya nih. oke, baiklah Cikgu, Pak Cikgu. So, untuk kepribadian tuh banyak yang Cikgu kongsikan tadi kan. Oke. Ya. Oke, sekarang kalau apa yang apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada sebelum sebelum masuk dalam bidang perguruan pula Cikgu, yang tadi kita kepribadian sebagai guru, sekarang apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum dalam bidang perguruan ini? Oke. Oke, kalau kita tengok yang perlu sebelum masuk dalam bidang perguruan, satu adalah pengetahuan. Oke. Hmm. Pengetahuan dalam aspek kandungan terhadap apa nih subjek yang kamu mau ajar. Oke. Contohnya, kau sebagai guru PJ, Hmm. oke, bila masuk kelas, kau kena ada ilmu pasal pendidikan jasmani. Oke, kau kena ada ilmu pasal macam mana untuk ajar pendidikan jasmani. Oke, kalau kau tidak tahu pasal ilmu tu, oke, pasal cara pengajaran pendidikan jasmani, dia akan jadi case macam yang kita tengok sebelum-sebelum ni, yang mana cikgu yang bukannya pengurusan dalam PJ, oke, dia akan bagi pelajar tu main bola. Main Oke, bola saja. masa PJ main bola. Oke, ikut pun kandungan pun apa nih struktur yang ada di buku teks. Oke, apa yang perlu di SKP, apa yang perlu dalam buku. Oke, sebab itulah sebagai seorang guru nih, kau kena sediakan diri kau dengan ilmu pengetahuan, pedagogi dan kandungan terhadap apa yang kau mau ajar di sekolah nanti. Oke, khususnya bidang kau lah. Oke, Oh, ya tapi kau betul. kena tahu juga satu benda lah. Oke, di Apa sekolah tuh ini Cikgu? tidak semestinya kita akan dapat subjek yang kita mau. Oke, Betul sebagaimana juga. yang saya dulu dan sebelum posting pun, bukan pendidikan jasmani saya dapat sains, saya dapat BI. Tapi itulah keistimewaan guru nih. Oke, dia kena Fleksibel Cikgu. fleksibel. Oke, kau kena boleh ajar semua benda. Oke,
walaupun kau bukan pengkhususan bidang tuh, tapi bila kau diberikan amanah untuk mengajar tuh, kau kena teroka. Oke, jangan kau sifat diri kau yang jenis menolak. Ayah, saya tidak tahu ini benda. Ayah, saya tidak mau ini. Bukan saya punya bidang. Tidak boleh. Oke, bila Ya, kau masuk dalam sekolah, contohnya kau dapat subjek BI, tapi kau bukan BI. Oke, kau boleh rujuk cikgu-cikgu sebelum ni. Cikgu-cikgu apa? Macam mana nak mau ajar BI? Macam mana mau ajar PJ yang betul? Oke, itu penting guru. Persediaan fleksibel lah. fleksibel Oke, seorang guru, cikgu. seorang Profession guru memang seorang benar guru. fleksibel, fleksibel Oh, sekali. oke. Soalan saya seterusnya, cikgu. Apakah ciri atau sifat yang cikgu rasa perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru, cikgu? Apalah yang kita perlu menambah baik, cikgu? Tambah baik pribadi. Oke, salah satu benda yang boleh kita tambah baik untuk kepribadian ni adalah semangat untuk memberikan komitmen dalam tugasan yang diberikan lah. Okay? Sebab kita tengok sekarang ni terdapat ada guru-guru ni yang semakin lama dia semakin kurang dia punya motivasi. Okay? Bila mana kau ni sudah berada satu tempat tu lama, okay, maka kau akan berada dalam satu kedudukan yang selesa. Jadi bila kau sudah berada dalam kedudukan yang selesa ni, secara tidak langsung akan membuatkan kau ni rasa macam tiapalah. Okay, benda tu senang je, biasa saja. Okay, benda ni komitmen ni harus sentiasa diperbaharui. Okay, sebagai contoh, untuk kita tambah baik benda ni, kita boleh berikan satu KPI ataupun Penanda apa aras kita mau lah. capai. Penanda aras. Setiap tahun kita ada penanda aras yang baru. Okay, kita mau capai ni, kita mau capai ini, kita mau capai itu. Dan sebab tu juga, okay, nanti kamu akan nampak dalam pendidikan ni, kita ada borang keberhasilan. Okay, di mana dalam borang keberhasilan ni kita tengok apa yang kita mau capai di ujung tahun. Dan kita tengok juga analisis balik sama ada benda tu kita capai atau tidak. Okay, bila kita ada benda ni secara tidak langsung, okay, setiap tahun kita ada satu benda baru yang kita mau buat. Okay, bukan kita buat benda sama berulang-ulang kali. Dan sampai satu tahap kamu rasa selesa, tidak payahlah tu. Sifat yang tidak apalah. Biarlah tu. Kebiasaan sudah tidak penting sudah. Kamu berada di zon selesa. Jadi tidak payah ni, biarlah ni. Biarlah budak-budak tu buat macam tu. Itu tak boleh. Soalan saya seterusnya berkaitan dengan macam cikgu cakap tadi. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang gurunya, cikgu? Oke, sebenarnya banyak nih kita boleh bincang. Oke, pertama sekali, seorang guru ini dia tidak boleh ada rasa ego yang tinggi. Ego. Oke, sifat negatif yang perlu kita hapus lah. Sebab apa? Bila sifat ego tinggi dalam diri itu, oke, dia akan membuatkan bukan saja kita tapi rakan-rakan sekerja. Oke. Dalam pendidikan ni kita bekerja dalam satu kumpulan. Oke. Cikgu-cikgu lain, banyak macam cikgu lagi. Jadi kalau kau ada rasa ego dalam diri kau tu, kau bukan saja tidak disukai oleh rakan-rakan, rakan-rakan sejawatan, sekerja, tapi pelajar kau pun tidak akan suka. Cikgu ni ego, sombong. Oke. Lagi satu, kena buang ni rasa gila hormat. Gila hormat. Contoh dia, bila jumpa orang ni, tu guru muda. Nampak guru muda. Guru muda kena hormat guru tua. Guru senior. Seniority dalam organisasi itu. Itu tidak sepatutnya ada lah, cikgu. Itu tidak sepatutnya ada. Sebab kalau kau ada rasa gila hormat ni, kau mesti makan hormat sebab kau senior. Secara tidak langsung kau akan merendahkan orang-orang lain. Yang guru-guru baru pun akan merasa tersinggung. Contoh dia, mesti hormat dia. Jumpa dia, selamat pagi cikgu, kena hormat semua itulah. Bukan kita tidak boleh hormat, tapi hormat tu dia ada cara dia. Bukan mesti kita hormat yang sampai yang selamat pagi cikgu, jumpa kena salam ni, kena ikut cakap dia sebab dia lebih tua. Tidak. Hilangkan tu. Ini sifat ni perlu hilang dalam diri kita ni lah. Dan satu lagi, jangan kita mudah kecewa dan mudah marah. Sebagai seorang guru ni, kita memang akan dapat jumpa lah pelbagai ragam pelajar, bukan saya pelajar tapi rakan-rakan guru. Kita akan mudah jumpa macam-macam. Di sekolah, di luar sekolah pun kita akan jumpa. Terutama sekali pelajar lah. Kadang-kadang kita akan jumpa pelajar yang tidak mendengar cakap.
Oke, lepas itu kita jumpa lagi pelajaran tidak mau buat kerja yang diberikan. Jangan kita terus marah. Oke, sebagai seorang guru kita kena tahu, tahu kenapa dia terbuat nih, apa masalah dia. Oke, jangan kita terus yang kita judge dia. Oke, dia ini tidak buat kerja, dia ini pemalas. Oke, dia ini pemalas, biarkan dia. Oke, jangan begitu. Kenapa pasti kita tidak tahu apa masalah orang hadapi. Oke, Kita mantau tidak boleh pelajar itu, tinggalkan orang di belakang lah, Cikgu. iya, tidak boleh tinggalkan Benar. begitu aja dan kita tidak boleh bagi hukuman sama begitu aja bagi hukuman. Ya, Sebab dia betul. tidak buat. Oke, kita tidak tahu sama ada malam itu ada kejadian yang tidak diingini berlaku, buatkan dia tidak boleh siap. Kalau dia Betul. tidak buat kerja rumah, barulah kita ambil tindakan dan tindakan itu pun kena ada batasan dia sebagai seorang guru. Tidak boleh yang dia tidak buat kerja rumah kasih kuyak, buang, rotan, tidak boleh. Ada batasan dia sebagai seorang guru. Oke, Cikgu. Oke, bagi Cikgu, apa harapan Cikgu tentang keberadaan guru pada akan masa datang? Contoh Kamila, Cikgu, apa yang Cikgu harapan untuk guru-guru masa akan datang? Oke, harapan untuk guru-guru masa akan datang lah. Apa yang saya perasan sekarang ini kita dapat tengok berkenaan dengan tren tren semasa di mana kita tengok guru ber-TikTok. Guru buat live TikTok, pengajaran secara online. Pemakaian guru-guru mengikut cara-cara moden. Kemudian rambut lagi tidak mengikuti etika pemakaian seorang guru. Jadi sebagai seorang guru ini tidak salah kita ikut tren, tapi kena tahu batasan-batasan dia. Jangan sejak kita mencemarkan profession sebagai seorang guru tuh. Guru ber-TikTok, berjoget, menari-nari itu jangan, elakkan, kurangkanlah. Kalau kita buat perkongsian pasal ilmu dalam TikTok, sebab kita nih memang kita dalam media semakin maju ke hadapan, kita guna media sosial nih semakin meluas, bukan saja di Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada YouTube, semua macam-macam sekarang nih zaman moden. Jadi sebagai seorang guru baru, tidak salah untuk kamu aplikasikan satu penggunaan media sosial ini yang sekarang ini orang muda guna, tapi jangan sampai kamu mencemarkan profession keguruan itu. Oke, Cikgu. Gunakan dia media sosial ini sebagai satu platform ataupun medium untuk kongsikan satu ilmu pengajaran yang berguna. Kita kena sebagai guru baru ini, kita kena bijak mengaplikasikan media sosial itu, jangan kita salah guna, orang bilang kan, Cikgu. Betul. Kalau salah guna, berbagai tindakan mungkin akan boleh dikenakan. Iya, kita punya pekeliling khas untuk penggunaan media sosial ini lah. So kena sebagai guru baru tuh kena pastikan kamu tahulah benda-benda pasal pekeliling nih. Oke, Cikgu. Seterusnya soalan seterusnya mau dekat sudah siapa, Cikgu? Wawancara kita. Oke. Untuk saya seterusnya, apakah nasihat yang Cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional, Cikgu? Apa yang Cikgu boleh bagi nasihat sama saya nih? Bagi nasihat lah kan. Sebagai nasihat daripada guru, sebagai saya sendiri, nasihatnya untuk nasihat saya juga lah. Satu, kena pastikan kamu sentiasa bersikap positif. Bersikap positif. Kamu ada sifat-sifat dalam diri kamu tuh kena ada seorang yang amanah. Sentiasa berdedikasi untuk laksanakan tugas, komitmen pada tugas yang kena bagi, dan ikhlas dan sanggup berkorban masa dan tenaga untuk menyampaikan satu ilmu ataupun sebanyak manapun ilmu kepada pelajar kamu, dan kamu juga kena pastikan kamu sentiasa cuba untuk teroka lagi benda baru, jangan kamu stick pada satu poin saja sampai satu tahap kamu stop begitu saja, ilmu ini luas, jadi kamu kena sentiasa teroka ilmu. Bila kamu dapat satu ilmu, ambil yang bermanfaat, kongsikan pada pelajar kamu. Dan satu juga amalkan sifat membaca. Sifat membaca ini kita tengok sekarang makin kurang dalam kalangan orang-orang muda zaman sekarang lah. Jadi teruskan membaca, baca ilmu-ilmu, baca buku-buku yang berfaedah, ketahui lebih banyak cara, terutama sekali bagian pedagogi dan juga penguasaan terhadap satu subjek yang kamu akan ajar nanti. Itu nasihat saya. Oke, Cikgu. Sebelum kita mengakhiri wawancara pada pagi ini, ada lagi Cikgu saya mau tanya. Boleh Kak Cikgu? Boleh. Boleh lagi kan? Oke. Sebagai seorang guru,
mungkin cabaran terbesar semasa menjalankan tugasan di sekolah, Cikgu? Oke, kalau sebelum ni kita tengok antara cabarannya adalah penggunaan medium secara online lah. Karena kita tengok Oh, sebelumnya kita ada PDPR kan. Dan PDPR. bila PDPR ni macam-macam masalah, macam-macam masalah yang kita hadapi untuk sampaikan satu ilmu pengajaran tu pada pelajar lah. Dan kita boleh tengok juga ada pelajar yang tidak mempunyai talian yang bagus, terpaksa berkongsi satu handphone sampai ada 3-4 orang pelajar. Oh, Tapi anak-anak kawan saya pun macam tu juga. Ada yang sampai satu handphone tu kena kongsi untuk yang sekolah menengah, kena kongsi untuk sekolah oh, rendah. Okay. Dan sekarang ni cabaran paling baru adalah macam mana kita nak menyesuaikan pelajar ini dengan sesi PDP. Kita ya, sekarang ya. tengah bersemuka. Jadi pelajar sekarang 2 tahun. 2 tahun pelajar sekarang tercuti. Tercuti Terbiasa untuk sesi dengan PDP. ah, Terbiasa dengan sistem pembelajaran online. Dan bila kita tengok di sekolah sekarang ya, ini apa situasi yang berlaku di sekolah sekarang, pelajar ni dia belum lagi bersedia untuk ke sekolah. Masih lagi merasakan yang perlunya atas talian. Jadi setengah pelajar ni dia tidak ada minat untuk ke sekolah, dan ini cabaran sebagai seorang guru untuk tarik minat pelajar ini untuk datang ke sekolah dan juga belajar. Tuntut ilmu di sekolah. baiklah, Itu Cikgu. cabaran dia sekarang nih. Cabaran dia agak memang disebabkan pandemik lah juga kan, Cikgu. Iya, sebab pandemik, orang semua online. Sekarang mau Macam-macam pergi timbul sekolah, masalah. mau buka buku pun sekarang susah. Mau bangun Aduh, pagi pun susah. Dulu bangun lewat pun boleh, kerja kena bagi apa? Ini kena online bagi saja. hantar sampai jam 12. Sekarang bukan bangun jam 6 pagi, pergi Aduh. sekolah, mandi, naik bus semua. Itu sekarang pelajar dia kena cabaran untuk pelajar dan juga cikgu. Macam mana cikgu tu membuatkan pelajar itu mengadaptasi satu kita panggil sebagai norma baru lagi. Oke. Satu soalan terakhir dari saya lah, Cikgu. Sebelum itu ada apa paling kata-kata terakhir dari Cikgu kita menamatkan sesi wawancara kita pada pagi hari ini, Cikgu? Kata-kata terakhir adalah untuk kamu dan Cikgu sendiri dan teruskan membuat dan cerita seorang yang suka untuk berkongsi ilmu pelajar. Jangan kedekut ilmu, jangan bersifat sombong, dasar rendahkan diri kamu, tuntut ilmu. Dan kalau kamu ada peluang untuk sambung pengajian, sambunglah. Itu nasihat dari Cikgu lah. Baiklah, Cikgu, sampai di sini saja sesi wawancara kita pada hari ini. Terlebih itu dahulu saya sangat-sangat berterima kasih karena Cikgu sudi meluangkan masa dan waktu, walaupun sibuk kan, Cikgu. Sibuk di sekolah tuh, orang harapan sekolah, Cikgu. Saya memohon maaf jika ada terkasar bahasa apapun tercakap semasa sesi wawancara ini. Yang baik itu datangnya dari di atas, yang kurang baik itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri, Cikgu. Dan terima kasih, Cikgu, banyak ilmu-ilmu yang dapat daripada perkongsian yang Cikgu bagikan tadi sebagai seorang guru. Dan saya akan aplikasikannya nanti dalam kehidupan saya yang mungkin kalau ada rezeki bakal menjadi Cikgu. Amin. Jadi sekian, terima kasih, Cikgu. Nanti jumpa lagi kita.